Hanya adakah wanita yang suka melihat gambar ulama juga dikira tidak menundukkan pandangan? Nah, sudah. Gini, kita sebagai perempuan kalau nak muamalah dengan guru kita pun kena jaga pandangan kita. Janganlah sampai kita tengok gambar guru kita jadi nampak pelik sikit. Kita gunting gambar guru kita, bubuh dengan gambar kita, bubuh dalam beg duit. Bubuh dalam bilik tidur kita gambar guru kita, apa gambar hak, you in my heart, apa dia. Jadi nampak pelik lah. Kalau bergantung sekadar nak tengok lagu tu, tak ada masalah lagi. Tapi kalau nampak pelik dah, narak gambar sekeping mitok, pukul gambar sebelah, jadi benda-benda lagu tu menjatuhkan adab kita sebagai murid perempuan ke. Ataupun minta gambar special, mesej kau, jangan lagu tu. Benda lagu ni mengganggu adab kita. Jadi kita orang perempuan kena jaga pandangan, jaga. Ni minta gambar nak pergi kotak bomo. Kotak bomo. Tak ada apalah, pelik sungguh. Jadi lagu tu kena jaga sikit. Nak kata tak si tengok, tak boleh juga. Nak tengok juga. Tetapi kena tunduk ke pandangan, jaga sikit pandangan. Jangan awak gelenyar dengan ustaz-ustaz, nyanyi ke ustaz. Ustaz pun gelenyar juga. Tetapi dia sabar sikit ya. Jangan cokek dia panggil. Itu panggil jangan cokek, takut cokek dia kat geger. Adakah perlu diganti solat sebelum ni jika ketika mengambil wuduk tidak niat? Kerana sebelum ni dia tidak tahu bahawa niat tu salah satu rukun wuduk. Tak sah lah ambil air semaya, tak sah lah semaya, kena qada. Pas saya tak tahu siapa dia suruh tak belajar. Bapak kepada kesalahan adalah tidak belajar. Raja segala kesalahan adalah tidak belajar. Apabila tidak belajar, kita akan buat salah benda yang kita tidak sedar. Maka keuzuran ada uzur kalau saya tak belajar, tidak ada istilah uzur. Kerana makan nasi boleh, pergi Amerika boleh, mengaji goni boleh, Inggeris boleh, matematik boleh, fizik boleh, bio boleh, fadu'an tak boleh. Tu menipu kohong dengan Tuhan. Jawablah dengan Tuhan. Maka kalau kita tak belajar, baru sekarang, baru sedar, maka tu kecuaian kita. Jangan marah ke orang, jangan marah ke hukum hakim. Kata kita cuai zaman dulu, maka terpaksa kita kena qada. Mujur sedar lah ni. Kalau sedar 40 tahun akan datang lagi, kau banyak. Rezeki dah tu. Boleh qada orang tak boleh sebut huruf ra. Dengan elok jadi imam. Mirobihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim pula. Kita tak say jadi imam, tapi dah orang tolak jadi tu imam, tak boleh lah. Ra tu kena sebut ra. Berlatih lah. Tak dosa dianya. Tetapi untuk jadi imam, nak pimpin semaya orang tak boleh. Dia kena sembahyang bacaan yang sempurna. Kerana ra ni tak tahu ada riwayat kau dak qiraat mirobihim, tak tahu, tak biasa dengar. Tukar ra dengan ring tukar. Ustaz, macam mana nak kenal pasti jalan kebenaran untuk mencari ilmu? Untuk golongan yang baru nak belajar tentang ilmu agama pada akhir zaman ini. Carilah ilmu-ilmu, benda-benda yang ustaz-ustaz, orang-orang, ulama-ulama yang mengajak kita kepada Allah Ta'ala, mengajak kita kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak suruh carilah ilmu lain kerana tidak dijamin. Sama ada ilmu Wahabi, tak dijamin. Syiah, tak dijamin. Mu'tazilah, Khawarij, Mujassimah, tu semua tak dijamin belaka. Carilah ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kumpul duit anak sejak dia bayi. Nak tanya ustaz, duit tu kena zakat ke tak? Ya, kena zakat. Kerana syarat orang yang memiliki harta tidak syarat dia tu akil balik. Asal saja dia memiliki harta, maka dia kena bayar zakat. Pas dia nak bayar zakat lagu mana? Dia kecil. Pok dia buat apa dia? Kena ingatlah. Kalau dia cukup nisab dah, misalnya tahun pertama tu dia hadiah pitih 1 juta ya, pada cucu kesayangan dia 1 juta. 1 hari bulan 1 dia lahir dapat 1 juta dah. Okey, siapa dia milik? Budak ni. 1 hari bulan 1 tahun lepas 1 juta dia pegang, dia kena bayar zakat. Siapa dia bayar zakat? Pok dia kena bayar zakat. Tahun kedua pula tak kosek pula ikut bayar zakat, bayar zakat. Kena bayar zakat? Ya, kena bayar zakat. Kerana syarat orang yang membayar zakat tak syarat akil balik. Jadi wali dia lah kena cara. Ustaz, apa orang kata kita ni memang ikut banyak mazhab dah pun
ikut banyak mazhab dah pun. Kita bab apa orang kata kita ni memang ikut banyak mazhab dah pun. Gitu. Contohnya bab jual beli kita ikut mazhab lain. Ni Syekh Wahabi lah kecek. Dia kata, puak-puakmu duduk dakwa mu ni mazhab Syafi'i, padahal mazhabmu banyak dah pun. Betul dalam bab ni mu ikut Hanafi, hak ni dalam mazhab Syafi'i, hak ni Hambali, hak ni Maliki. Tak apalah, hak penting dalam mazhab. Kau ada betul Syafi'i, betul Wahabi. Wahabi tu tak masuk dalam mazhab. Maka apabila orang tak pilih pendapat dia, marah selalu dia. Nah, orang pilih Hambali, orang pilih Maliki, tekan selalu kau dia. Tak pilih dia. Dia habis rin dah mengeping, buat semak, buat bejok, buat gol ni. We gapo, tak ada orang ikut juga. Orang ikut mazhab pak ni juga. Maka ikut mazhab pak ni tidak salah. Asal saja jangan bercampur aduk dalam bab satu hukum. Contohnya dalam bab ibadat kita ikut Syafi'i. Dalam bab muamalah ikut Hanafi. Ya ikut kita tak ada masalah. Jangan bercampur dalam bab ambil semaya misalnya capur belaka tak boleh juga. Bab semaya capur belaka tak boleh juga. Bab nikah capur mazhab pak mazhab tak boleh juga. Lah ni dia tekan sebab tak ikut Wahabi lah ni. Biarlah kita ikut banyak mazhab tapi hang tak usah ikut Wahabi. Baik gitu. Biar dia tekan. Dia nak ayat kata dah halal-halal mu ikut banyak mazhab. Ikutlah Wahabi macam ambo. Ambo tak ada mazhab langsung lah. Bukan tak ikut mazhab, ambo tak ikut mazhab, tak ikut semua lah. Ambo ikut ambo, moga ambo ni mazhab kelima. Ada orang kata Wahabi ni nak buka mazhab, dia mendakwa dia lah mazhab yang kelima. Dia kata saya tak pernah mendakwa mazhab. Lepas tu orang lain salah berlaku nak suruh ikut awak tu. Tidak kau mengajak orang kepada mazhab awak. Lagu tu. Betulkah kena tanggalkan selipar ketika melawat kubur? Ya, sunat lagu tu. Kerana kaedah dia menziarahi orang mati seperti menziarahi orang hidup. Kita kalau orang masuk dalam bilik pakai selipar, mereka yang buat kijak lagu ni. Pak kita tanah nu lagi kena pecah selipar dah. Maka dalam kitab fiqh kata antara adab-adab ziarah kubur pecah selipar. Antaranya kitab Busyra Karim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah dan beberapa kitab fiqh lagi kata sunat ziarah pecah selipar. Pak kalau ada duri ada gapo pakai selipar pula begitu. Ustaz, kalau saya nak beli air seketul dan saya bayar dengan harga seketul, balik rumah baru perasan penjual tu bagi 2 ketul. Wajib kau saya pulih ke seketul air itu atau dia suruh bayar untuk seketul lagi tu? Wajib kau kita bayar. Gini, apabila kita akad jual beli seketul, maka hak sah di seketul saja. Hak seketul lagi, sudah, bukan barang kita. Pas lagu mana? Kita suruh hak jual tu mari ambil, tak wajib kita pergi atas pun. Kali kata, wah, sudah saya tu beri 2, awak kena bayar, pakai bayar 2. Saya tak sah. Tak wajib kita sanggup, tak wajib kita setuju dengan dia suruh bayar hak ketul yang kedua. Lepas tu nak pergi atas, juruh nak kita atas. Tak, saya tak ambil. Awak beri saya. Awak lah kecuali pihak siapa dia lah ni? Pihak awak. Maka awak kena mari ambil. Saya tak bertanggungjawab. Lepas tu ikut awak nak mari ambil. Biar. Biar apa boleh kamu 2 ketul. Gitu lah. Ustaz, ada tak setengah orang yang mudah? Ada setengah-setengah orang yang mudah-mudah tuduh orang lain Wahabi. Walaupun dia tu bukan Wahabi. Pandai. Belo molek. Kadang-kadang Ustaz Hok Aswaja pun dia kata Wahabi juga. Sebab bercanggah pendapat. Mohon react sikit soalan ni. Masalah tuduh orang Wahabi ni ada 2 jenis manusia. Pertama, tuduhan tanpa bukti dan fakta. Itu adalah tuduhan. Ni budaya yang tidak baik. Menuduh orang dengan kata-kata, dengan kita label ke orang dengan benda yang memalukan. Dan benda yang paling memalukan bagi ahli ilmu sekarang Wahabi. Tak ada orang kata Wahabi. Ya, saya Wahabi. Kecuali hak tu bodoh atas belakang, terlajuk-lajuk. Mengaku Wahabi. Adalah seorang tu dia mengaku Wahabi. Orang kata, anjay sungguh. Wahabi ya dulu kita mengaku dia Wahabi. Mari Power Ranger ni, tak tahu dia kata dia Wahabi. Bangga pula. Jadi kalau tuduh, tak comel. Kalau kita tak ada bukti, jangan tuduh orang Wahabi. Tapi kalau ada bukti, dia kecek supaya Wahabi, dia menyokong Wahabi, tiba-tiba kita kata dia Wahabi kerana perkataan dia juga, maka hak ni bukan tuduhan. Dia tak mengaku Wahabi. Siapa dia mengaku Wahabi? Orang gila tak mengaku, ya gila. Pergi jumpa orang gila.
Awak gila. Siapa dia gila sebenar? Saya ke awak? Sudah. Orang gila. Maka Allah ni kalau kita jumpa Wahabi, kata mampu pun dia tak mengaku Wahabi. Sebab apa? Wahabi ni memalukan. Gitulah. Jadi kalau tuduh, tak comel lagu ni. Budaya tuduh-tuduh orang Wahabi ni kerana Wahabi ni benda memalukan. Sekalipun Wahabi sendiri pun, dia pun malu mengaku Wahabi. Pendapat semua Wahabi. Dalam bab tauhid Wahabi, pekoh Wahabi, goni Wahabi. Tiba-tiba kata dia Wahabi. Tuduh dah. Tuduh dah. Mudah sangat melabelkan orang Wahabi. Dia mengajar daripada awal, alih sampai dia semua Wahabi belaka. Tapi jangan nak sebut nama Wahabi. Lagu tu. Dok kata ahli sunnah wal jumuah semacam. Apabila kata Wahabi, dok, saya bukan Wahabi. Gila lah. Tak tu tak ada apa lah dah. Wahabi ni bukan dia ngaku dah. Kita tengok cara dia mengajar, automatik dah. Bukan tuduhan lagu tu. Bukti. Tapi kalau dia tak mengajar, dia molek senyap, tak ada kata apa dia apa semua. Dia pun tak ada mengaji Wahabi ke apa dia. Molek okey, tasawuf molek lah. Tiba-tiba itu tuduh Wahabi, tak kenal sabar lah. Itu tak molek budaya lagu tu. Apakah itu bukhur? Apakah kelebihan dia? Mohon pencerahan. Bukhur itu adalah tempat bakar. Arai lah, arai. Bukhur. Lepas tu letak bukhur. Letak apa dah? Letak kemenyai ke apa dia, maka keluar asap. Maka buku ini zaman Nabi lagi. Dalam Syama'iyah kata 5 benda yang hamba suka. Salah satunya al-istijmar dipanggil. Istijmar ni batu bara. Jamrah ini adalah bara. Batu bara, batu. Agak batu tu, jamrah dipanggil. Maka apa dia maksud jamrah? Orang Arab ni dia tak ada pewangi ni. Pewangi air freshener, penyegap udara tak ada. Nak segar baju tak ada. Maka dia guna ke bara api, dia letak kayu buku. Sama ada kayu gaharu ke apa dia ikutlah. Letak maka keluar ke asap, dia letak baju dia jadi wangi. Rasulullah buat lagu tu, time majlis dia pun dia buat lagu tu. Imam Malik ketika nak meriwayat ke hadis, soho cerita-cerita lagu ni, dia ke pasal bukhur. Kerana nak mewangi ke suasana majlis ilmu, dihadir ke malaikat, tak sunat kita mewangi ke majlis ilmu. Bukan majlis ilmu. Sunat kita kalau buku kita wangi ke telinga kita, saluran-saluran untuk mendapat ilmu, sunat. Kita sebab tu tengok buku di telinga. Kata apa kaitan penyakit apa buku di telinga? Ke telinga ni alat untuk belajar. Maka sunat kita buku ke semua alat-alat untuk kita belajar. Majlis ilmu. Lagu tu. Maka malaikat suka benda-benda wangi. Orang Arab tradisi dia lagu tu dan sunnah Nabi. Bukan kata panggil jin. Ni sikit-sikit berasa agak panggil jin. Kebaikan dia banyaklah. Antaranya menambah ke akal. Benda wangi ini menambah ke akal. Bau busuk mengecut ke akal. Dan benda wangi disukai oleh malaikat. Benda busuk tak disukai oleh malaikat. Mohon pencerahan. Nak bertanya, apa hukum menaikkan harga sewa rumah sebab ubah suai yang dilakukan oleh penyewa yang lama? Naik harga sewa sebab ubah suai yang dilakukan oleh penyewa yang lama. Biasa misalnya rumah dia tu harga 100 nyewa. Maka orang dulu sewa 100, lepas tu dia beki. Beki dia buat lapar tikak. Maka kawan tu bayar dah berkapus rumah, dah apa perjanjian lama dah beres. Maka ada orang baru nak masuk, maka dia sewa dah mungkin dulu setikak, harga 100 lah, lapar tikak 800 lah. Maka tak apa kau, dah ubah suai tak apa, 800. Sendek lah. Perjanjian baru dah lah. Dah kata sewa lama ni. Tak tahu ayat dia maksud dia lagu mana ni penyewa lama ni. Tapi kalau orang yang sama nak naik tengah-tengah dia sewa rumah, misalnya kita sewa rumah harga 100, tiba-tiba kita beki lah sikit. Tambahlah buat macam kolam renang, gapo dia buat swimming pool, gapo dia apa semua. Tukar buat style macam hotel, gapo rumah dia memang setinggi ya keluar. Tapi kita buat kat dalam tu macam hotel dah. Macam hotel Burj Khalifa tu. Maka tiba-tiba bila dia tengok kita hidup selesa lagu tu, dia pun kata, nak naik sewa. Apa sebab rumah saya comel. Comel saya buat, tapi rumah saya tu sudah. Lepas tu nak beki. Sebab tu kaedah dia. Orang yang menyewa rumah, kalau nak ubah suai, nak beki, nak naik tarah, nak comel rumah, mesti kena buat perjanjian baru atas kos tu. Sewa tak boleh naik, sewa tak boleh naik. Perjanjian baru, misal contohnya, saya habiskan duit saya untuk beki rumah Pak Cik. Nak tunggu Pak Cik mampu. Saya nak tidur hujan baca-baca, saya beki rumah Pak Cik ni saya beki.
Maka habis piti sekian-sekian. Pas lagu mana perjanjian kita ni? Cekak peri lagu tu ya. Untung pocik buat rumah pasal saya. Orang lain main biaki-biaki agak sekali jadi banglo mau pocik. Pas lagu mana? Kena tolak sewa kau lagu mana buat perjanjian baru atas nama hak tu pula. Atas nama kos yang kita habis tu. Hak sewa tu tak sewa 15 riyal tu. Biar sekali pun rumah mewahnya. Orang panggil rumah setinggi dalam banglo. Istilah dia Jadi kena buat perjanjian baru, jangan buat naik tengah-tengah kali itu. Kalau penyewa lain tak apa. Adakah perlu ganti solat? Ustaz, apa beza ibadah dengan ibadat? Supo ya. Cuma bahasa Arab kalau ta duk alif belakang, ta marbutah, ta sipo tu, maka dibunyikan jangan bunyi dengan ta, bunyi dengan ha. Madrasah. Jangan madrasat. Nampak ibadat, ibadah. Cara nak kalau nak wakaf kena bunyi ha, ibadah. Lagu tu. Tu saja. Ustaz, kalau kita kena kekeh kau pacak. Lepas tu ambil darah sokmo. Nak buat lagu mana? Kena tutup sokmo kau darah setiap kali nak semayang kau. Boleh tak guna baluk teh hok sama untuk 2 solat? Boleh? Tak ada masalah apa. Penting benda tu tidak nampak banyak sangat. Tepek kertas pun tak apa, tisu pun tak apa. Penting jangan nampak banyak di tisu tu. Seperti kita tepek darah tu timbul pun sebelah luar tu. Nampak banyak. Tu banyak tu. Jadi kalau tepek bandage kau apa dia, kita apa tepek kau pun nepek tu. Tak ada masalah apa. Izinkan saya bertanya, saya adalah mengaji serba sikit bab mengenal diri, mengenal Tuhan. Tapi lagi saya belajar, lagi saya tak kenal. Mohon panduan ustaz. Tak faham dah ni. So mengaji tak faham. Dia begini, masalah mengaji nak mengenal Tuhan ni banyak perbahasan. Kok mana tak tahu syarah dia? Ada orang kata semakin ngaji semakin tak kenal Tuhan. Yo, hak tu betul. Kalau semakin kenal, yakni orang tu masih tidak faham Tuhan tu gapo. Berarti dia rasa Tuhan masih boleh dikuasai oleh akal dia. Dia rasa dia boleh mengenali Tuhan. Bisa benar demo. Nabi Muhammad tak berani kata. Nak kata kenal Tuhan. Maka ada orang belajar semakin rasa tak kenal lagi mana? Tidak kenal dalam kenal. Apa maksud tak kenal dalam kenal? Saya kenal dah Tuhan itu tak boleh dikenali. Tu baru kenal. Kalau duk rasa saya kenal dah Tuhan yang Tuhan itu boleh dikenali, tak kenal lagi. Ya kenal sebenar al-ajzu ani idraki idrakum. Lemah dari nak memahami itu sebenarnya memahami. Berarti kita kenal, kita tahu yang Tuhan itu tak boleh dikenali. Hak tu baru kerana terlalu hebatnya Tuhan sehingga kita seolah-olah masuk di dalam satu benda yang sangat luas sehingga banyak benda yang kita tidak tahu. Mustahil seorang makhluk mendakwa saya memahami Tuhan. Awak masuk cengok mana dengan Tuhan? Bak sifat dia awak faham? Tak faham langsung. Perbuatan dia kita bengong dah. Makhluk dia kita pening dah. Kalau Tuhan buka semua kejadian alam di hadapan kita, hak tu pun banyak maklumat kita tak nampak. Hak bocor ni gapo dia tak tahu makhluk dia. Dalam berbilion makhluk Tuhan. Tu makhluk Tuhan. Tuhan nak faham Tuhan? Mustahil. Mohon doa untuk mangsa-mangsa banjir di Malaysia untuk daripada ustaz. Kita berdoa Kita baca Fatihah tawasul dengan Fatihah pada malam ni secara khususnya untuk mangsa-mangsa banjir di Malaysia. Mudah-mudahan banjir ko, hujan ko, kemarau itu menjadi tempat berkenalan kita dengan Allah Taala. Jadi tempat rujuk kita kepada Allah. Jadi tempat taubat kita. Hari kita bertaubat pada hari itu. Hari tempat kita nak kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan panggil kita dengan cara baik, kita tak mari. Maka Tuhan panggil dengan cara keras sikit. Bukan kerana nak menghina kita, tetapi nak suruh kita pergi kepada Dia. Jadikan bala-bala Tuhan itu menjadi tempat pertemuan kita. Nescaya bala tu bertukar menjadi keindahan yang sangat mengagumkan. Kita harap bukan kata kita doa kepada Dia pada muka, bukan lagu tu. Semua nak minta molek belaka, tetapi adakah semata-mata kita doa supaya hilang bala tu gitu ya? Tak sih kau doa untuk kebaikan diri dia. Mudah-mudahan dengan bala ni dia bertambah dengan Allah Taala gitu. Saya penonton ustaz sekarang menonton dalam banjir. Demo. Jadi wali dah tu.
Nampak? Mohon doa daripada ustaz. Jadi kita doa lagu itulah, mudah-mudahan Allah Taala mulia ke kita, mudah-mudahan Allah Taala beri ke kita sabar ketika menghadapi bala-bala ujian dia. Mudah-mudahan ujian yang Allah Taala beri kepada kita mengkifarat ke dosa-dosa kita, kesalahan kita dengan Allah Taala. Mungkin dengan sebab orang bala ni kita bersih dengan Allah Taala. Dengan niat itulah kita baca Al-Fatihah.